Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya akan membentangkan bab 5 yang bertajuk metafizik, iaitu satu bidang penting dalam falsafah yang mengkaji hakikat kewujudan dan realiti di sebalik dunia fizikal. Untuk memulakan pembentangan ini, kita perlu memahami terlebih dahulu maksud metafizik. Istilah ini berasal daripada bahasa Yunani, iaitu meta yang bermaksud di sebalik dan fizika yang bermaksud alam fizikal. Maka metafizik dapat ditarifkan sebagai kajian tentang sesuatu yang melampaui atau berada di luar kemampuan deria manusia. Dalam erti kata lain, metafizik mengkaji perkara yang tidak dapat dilihat tetapi wujud secara hakikat seperti pemikiran, roh dan kewujudan Tuhan. Dari sudut falsafah, metafizik dianggap sebagai salah satu cabang yang paling asas atau falsafah pertama. Aristotle melihat metafizik sebagai kajian tentang punca pertama dan sebab utama kewujudan sesuatu. Plato dan Aristotle juga menegaskan bahawa realiti di sebalik fizikal ini sebenarnya berkait rapat dengan dunia pemikiran manusia. Seterusnya, konteks falsafah metafizik berperanan untuk memahami hakikat realiti yang tidak kelihatan. Ia bersifat abstrak, spekulatif dan cuba menyingkap hubungan sebab dan akibat, serta memahami apa yang benar-benar wujud. Dalam konteks keagamaan pula, metafizik memberi perhatian kepada perkara gaib seperti Tuhan, malaikat, roh, syurga dan neraka yang tidak boleh dibuktikan melalui kaedah sains dan empirikal. Metafizik merangkumi beberapa bidang utama seperti ontologi, causality, kosmogoni, kosmologi, hubungan antara minda dan jirim serta pembahasan mengenai kehendak bebas dan ketentuan. Ontologi ialah kajian tentang hakikat kewujudan Tuhan, alam dan manusia. Causality pula merujuk kepada hubungan sebab akibat yang menjelaskan bahawa sesuatu peristiwa berlaku kerana ada faktor yang mencetuskannya. Kosmogoni mengkaji asal usul alam semesta, manakala kosmologi melihat struktur dan proses alam secara menyeluruh. Dalam bab ini juga ditekankan hubungan penting antara insan dan alam. Hubungan ini melibatkan tiga komponen utama, iaitu kosmologi, ekologi dan ekonomi. Pemahaman tentang alam semesta menjadi asas kepada ekologi atau penjagaan alam sekitar, dan dari situ barulah lahir sistem ekonomi yang bergantung kepada penggunaan sumber alam. Seterusnya kita masuk kepada sistem metafizik, iaitu hubungan antara tiga elemen besar, iaitu insan, alam dan Tuhan. Melalui pembahasan metafizik, lahir dua bentuk hubungan utama antara manusia. Pertama ialah hubungan vertikal, iaitu hubungan manusia dengan Tuhan yang merangkumi aliran teisma, ateisma dan agnotisma. Teisma mempercayai kewujudan Tuhan, ateisma menafikannya, manakala agnotisma berpendirian bahawa manusia tidak mampu mengetahui kewujudan Tuhan secara pasti. Hubungan kedua ialah hubungan horizontal, iaitu hubungan manusia dengan alam semesta dan sesama manusia. Antara aliran penting dalam kategori ini ialah mekanisme, determinisme, indeterminisme dan realisme. Mekanisme melihat alam bergerak mengikut hukum sebab akibat. Determinisme pula menyatakan bahawa segala tindakan manusia telah ditentukan sama ada oleh faktor dalaman atau luaran. Realisme menegaskan bahawa pengetahuan manusia boleh menggambarkan realiti sebenar alam. Dalam kajian metafizik, terdapat dua aliran besar, iaitu aliran kuantitatif dan kualitatif. Aliran kuantitatif melahirkan tiga pandangan monisme yang melihatkan realiti sebagai satu, iaitu dualisme yang membahagikan realiti sebagai dua unsur, dan pluralisme yang menerima banyak kewujudan. Aliran kualitatif pula melahirkan materialisme dan idealisme. Materialisme percaya hanya ada benda fizikal yang wujud, manakala idealisme melihat realiti sebagai sesuatu yang bersifat mental dan rohani. Akhir sekali, bab ini turut menjelaskan bagaimana metafizik mempengaruhi kemajuan ilmu sains, teknologi dan inovasi. Beberapa aliran seperti saintisme, positivisme, konvensionalisme dan operasionalisme memainkan peranan besar dalam membentuk cara manusia memahami ilmu moden. Saintisme mengangkat sains sebagai sumber kebenaran mutlak sehingga menolak unsur rohani. Positivisme pula menggantung sepenuhnya kepada fakta dan hukum sains, manakala konvensionalisme dan operasionalisme pula menetapkan bahawa konsep atau teori mestilah boleh diuji melalui kaedah eksperimen. Sebagai kesimpulan, bab ini memperlihatkan bahawa metafizik bukan sekadar kajian abstrak, tetapi merupakan asas kepada pemikiran tentang kewujudan.
hubungan manusia dengan alam dan Tuhan, serta pembentukan ilmu pengetahuan moden. Ia membantu kita memahami realiti di sebalik apa yang dapat dilihat dan mengukuhkan pandangan kita terhadap dunia, agama dan kehidupan. Sekian sahaja perbincangan saya untuk bab 5. Seterusnya, saya ingin melontarkan pandangan saya berkenaan dua gambaran upacara pengebumian berdasarkan perspektif metafizik. Saya akan membentangkan satu analisis yang menghubungkan dua gambar pengebumian daripada dua tradisi agama yang berbeza, iaitu Islam dan Kristian, dan membandingkannya berdasarkan perspektif metafizik seperti yang dibincangkan dalam bab 5. Melalui perbandingan ini, kita dapat memahami bagaimana kepercayaan metafizik mencorakkan cara manusia melihat kematian, roh, Tuhan dan makna kehidupan selepas mati. Untuk memahami kaitannya, kita perlu tahu terlebih dahulu apa yang dimaksudkan dengan metafizik. Dalam bab 5, metafizik dijelaskan sebagai satu bidang falsafah yang mengkaji hakikat kewujudan dan realiti yang tidak dapat dilihat oleh panca indera. Ia meliputi perkara-perkara seperti roh, Tuhan, syurga, neraka, kehidupan selepas mati, takdir serta persoalan hubungan antara manusia dengan alam dan dengan Tuhan. Pendek kata, metafizik membincangkan segala perkara yang melangkaui dunia. Gambar pertama menunjukkan suasana pengebumian Islam, di mana ahli keluarga dan masyarakat duduk mengelilingi tanah kubur sambil membaca doa dan tahlil. Dari sudut metafizik, situasi ini mencerminkan beberapa aspek penting yang telah dibincangkan dalam bab 5. Pertama, ia berkaitan dengan metafizik keagamaan yang menekankan hubungan vertikal antara manusia dengan Tuhan. Dalam Islam, kematian difahami sebagai ketentuan Allah dan permulaan perjalanan roh ke alam barzah. Doa dan tahlil yang dibacakan menggambarkan kepercayaan bahawa Tuhan Maha Mengurus, Maha Mengampun dan berkuasa menentukan nasib roh seseorang. Ritual ini menunjukkan bahawa manusia percaya kepada kewujudan yang tidak dapat dilihat dan yakin bahawa doa memberi manfaat kepada roh, walaupun secara fizikal ia tidak dapat dibuktikan. Kedua, ia berkait dengan aspek ontologi, iaitu perbincangan tentang hakikat kewujudan. Islam membezakan antara tubuh dan roh. Tubuh kembali ke tanah, tetapi roh terus hidup dalam bentuk lain. Kepercayaan ini adalah unsur metafizik kerana ia tidak dapat dibuktikan melalui sains atau deria. Hal-hal sebegini hanya boleh diterima melalui wahyu dan kepercayaan. Ketiga, gambar ini juga mencerminkan aliran idealisme. Dalam idealisme, realiti rohani dianggap lebih penting daripada realiti material. Walaupun jasad telah dikebumikan, perhatian utama diberikan kepada roh yang dianggap kekal dan terus melalui satu perjalanan baru. Doa dan bacaan Al-Quran yang dilakukan oleh ahli keluarga menunjukkan bahawa mereka percaya kepada kesan rohani yang tidak boleh dinilai secara fizikal. Akhir sekali, terdapat unsur kausaliti atau sebab dan akibat dalam konteks metafizik. Dalam Islam, kematian bukanlah kes kebetulan atau proses biologi semata-mata, tetapi ia adalah hasil daripada ketentuan Tuhan. Doa yang dibacakan dianggap sebagai sebab yang boleh memberi kesan kepada keadaan roh, walaupun kesannya tidak dapat dilihat. Gambar kedua pula menunjukkan sebuah upacara pengebumian Kristian, di mana seorang paderi sedang memimpin doa dan keluarga berkumpul di sekeliling keranda yang dihiasi dengan salib. Perspektif metafizik yang terpancar daripada gambar ini juga agak jelas. Seperti dalam gambar pertama, upacara ini menunjukkan hubungan vertikal antara manusia dengan Tuhan. Dalam kepercayaan Kristian, Tuhan dilihat sebagai penyelamat dan sumber kehidupan kekal. Upacara pengebumian dipimpin oleh paderi dan doa yang dibacakan bertujuan memohon keselamatan dan kedamaian bagi roh si mati. Ini menggambarkan kepercayaan bahawa roh akan memasuki kehidupan selepas mati, sama ada menuju keselamatan atau berada di sisi Tuhan. Dari sudut ontologi, Kristian juga membezakan antara tubuh dan roh. Walaupun tubuh berada dalam keranda, kepercayaan utama ialah roh terus hidup. Kristian menekankan konsep salvation, iaitu penyelamatan roh yang datang daripada Tuhan, kepercayaan kepada syurga. Penyelamatan dan kehidupan kekal adalah isu metafizik yang tidak dapat dibuktikan secara empirikal, tetapi diyakini melalui ajaran agama. Selain itu, gambar ini memperlihatkan unsur idealisme. Sama seperti dalam Islam,
Realiti rohani dianggap lebih signifikan daripada tubuh fizikal. Pujian, doa dan simbol salib semuanya bertujuan menguatkan aspek kerohanian dan memberi makna kepada kematian. Ritual-ritual ini muncul daripada kepercayaan metafizik tentang sifat roh dan kehidupan kekal. Konsep kausaliti turut wujud dalam kepercayaan Kristian. Kematian dilihat sebagai bahagian daripada perancangan Tuhan dan kehidupan seterusnya bergantung kepada iman, dosa dan rahmat Tuhan. Hubungan antara iman dan keselamatan merupakan bentuk hubungan sebab akibat dalam konteks metafizik keagamaan Kristian. Apabila kita bandingkan dua-dua gambar ini, kita dapat melihat bahawa walaupun ritual, simbol dan budaya berbeza, namun kedua-duanya berkongsi asas metafizik yang sama. Kedua-duanya percaya kepada kewujudan roh, kewujudan Tuhan dan kehidupan selepas mati. Kedua-duanya menunjukkan bagaimana manusia menerima kematian sebagai satu proses yang melangkaui dunia material. Kedua-duanya juga menonjolkan hubungan vertikal dengan Tuhan melalui doa, bacaan suci dan ritual keagamaan. Namun, terdapat juga beberapa perbezaan. Pengebumian Islam lebih menekankan pembacaan doa secara kolektif oleh keluarga dan masyarakat, manakala pengebumian Kristian lebih menonjolkan peranan institusi keagamaan melalui paderi dan simbol seperti salib. Islam menekankan alam barzah sebagai tempat roh menunggu hari kebangkitan, manakala Kristian lebih menekankan konsep salvation atau penyelamatan roh. Walaupun berbeza dari segi bentuk, kedua-duanya menggambarkan keyakinan mendalam terhadap realiti metafizik. Sebagai kesimpulan, kedua-dua gambar ini jelas menunjukkan bahawa walaupun manusia datang daripada budaya dan ajaran agama yang berbeza, mereka tetap berkongsi satu kepercayaan bersama, iaitu bahawa kematian bukanlah pengakhiran, tetapi permulaan kepada satu bentuk kewujudan lain yang tidak dapat kelihatan oleh panca indera. Inilah asas metafizik seperti yang dijelaskan dalam bab 5, iaitu kepercayaan kepada sesuatu yang melangkaui dunia fizikal. Melalui ritual pengebumian, kita dapat melihat bagaimana metafizik memberi makna kepada kehidupan, kematian dan hubungan kita dengan Tuhan. Sekian, itu sahaja pembentangan saya untuk kali ini. Sekian, terima kasih.